Memang esok boleh jadi perawat. Bukan esok, sekarang terus boleh jadi perawat. Kalau faham ni mukjizat Al-Quran. Okay? Bagaimana Al-Quran ini boleh menyembuhkan? Kalau faham topik ini, insya-Allah boleh jadi perawat dengan cemerlang. Okay? Ini adalah intipati core pada hari ini. Okay? InsyaAllah. Kenapa saya perawat bacakan ayat ruqyah, pesakit muntah, berdebar-debar, menggeletar. Sedangkan ayat kursi tu dah memang hafal pun. Kita baca ayat kursi, senyum je jin tu. Dia ngejek, ngikut lagi. Kenapa perawat baca muntah? Kena faham bagaimana Al-Quran tu boleh menyembuhkan. Okay? Satu, kita baca dengan niat. Tadi saya beritahu tadi, apa niat kita baca ayat Al-Quran? Ya? Ya. Tadi orang belakang tak sempat. Niat kita membacakan ayat-ayat Al-Quran dan ayat-ayat ruqyah bukan untuk bakar jin, bukan untuk azab jin, bukan untuk hancurkan jin, bukan untuk bunuh jin. Tetapi kita membaca ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat ruqyah dengan niat untuk menarik rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kita sembuh daripada penyakit. Hanya dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala segala perjanjian-perjanjian saka terbatal. Hanya dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala segala sihir-sihir hancur. Kita memang baca nak niat juga sihir itu hancur, tapi jangan meletakkan baca untuk hancur dahulu. Niat yang pertama, niat kita adalah untuk rahmat dahulu. Boleh faham? Niat kita adalah untuk menarik rahmat Allah dahulu. Okay? Dengan rahmat Allah kita sembuh. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah anak kita lembut hati. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah suami kita lembut hati, tak memberontak, semakin bertanggungjawab dan sebagainya. Okey? Okey. Yang pertama tadi niat. Yang kedua adalah bacaan ayat Al-Quran itu sendiri. Frekuensi suara. Saya membacakan ayat-ayat ruqyah, saya melantunkan bacaan ayat-ayat ruqyah. So, bacaan yang macam mana? Sebaik-baik bacaan yang kita boleh baca, yang kita mampu. Jangan baca ayat ruqyah dengan tergopoh-gopoh, dengan tergesa-gesa. Saya memang tidak suka. Ada orang bagi kaedah baca ayat kursi dengan satu nafas untuk membunuh jin. Cuba baca ayat kursi satu nafas. Apa akan jadi dengan bacaan? Kita ni dahlah bukan ahli Al-Quran tajwid. Nak membaca ayat kursi dengan satu nafas. Saya memang pernah ada orang ajar baca kursi satu nafas sambil buat bentuk macam ikat lah apa semua untuk mengikat jin. Saya tak katalah tak boleh, sebab ada guru-guru lain juga yang mengajar, tapi saya tidak bersetuju dengan kaedah tersebut. Sebab saya lebih memilih membaca ayat Al-Quran dengan sebaik-baik bacaan. Kita tahu, saya tahu saya ni masih lemah dalam bab tajwid. Tapi kalaulah saya lemah tajwid dan saya baca pula dengan laju macam tu, memang tak boleh balik awal lah orang kata. So kita baca dengan perlahan-lahan. Kalau baca satu nafas, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis sama. Kita akan baca dengan laju-laju. Kalau baca slow-slow relax. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Baca dengan tenang, sebiji-sebiji. Okay? Ada dalam satu kelas praktikal pelajar yang lepas, bila tengok sikit kesukan,
pelajar-pelajar ni cepat-cepat baca sebab nak bagi habis cepat bacaan ruqyah. Tak kira awak baca cepat ke lambat, kalau dah tajwid tak betul, makin tak berasa apa-apa lah pada jin tu. Semakin baik bacaan kita, semakin tinggi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin baik tajwid kita, tarannum kita, insya-Allah semakin tinggi lah, semakin banyak lah rahmat Allah. So kalau baca laju-laju, macam mana rahmat nak turun? Dah lah baca laju, tajwid tak betul. Okay, so baca dengan perlahan-lahan, sebutir-sebutir, biar jelas sebutan huruf tu satu-satu. Kalau yang tak mahir lah, okay, kalau memang dia mahir tajwid, saya tak ada masalah. Dia nak bawa nahu lain ke, dia nak bawa qiraat macam lain ke, apa ke, tak ada masalah kalau dia memang mahir. Okay, ada kita punya qiraat kita sebut wadduha, tak ada masalah. Tapi ada qiraat yang wadduha. Okay, kita jangan kata orang tu silap, sebab dia ada ilmu bab qiraat yang lain. Okay, contohlah. Okay, okay. Bacaan ruqyah atau bacaan kita berhaji, dia intonasi dia di berlainan ke? Boleh juga berlainan mengikut atas ayat tu apa. Ada ayat-ayat ayat ruqyah ni sebagai amaran. Ada ayat ruqyah ni sebagai peringatan sahaja. Ada ayat-ayat yang lebih kepada ancaman kepada jin. Ada ayat-ayat peringatan bab azab kepada jin. So ayat-ayat ancaman dan azab ni dia bacanya lebih keras sikit. Itu sahaja. Niat kita juga lebih keras sikit. Okay. Ini bab lain lah. Ini kena seminar lain. Falaki ayat ruqyah pula. Okay. Bukan saya tak nak bagi semua. Tak ada nak bagi semua hari ni. Okay. Cuma saya memang ada satu lagi seminar lain. Falaki ayat ruqyah. Ayat ni seruan. Ayat ni amaran. Ayat ni nasihat. Ayat ini azab. Ayat ini mengazab jin. Ayat ini ancaman kepada jin. Ayat ini menceritakan tentang kekuasaan, kehebatan Allah. Maka jin-jin akan lebih gentar. Okay, insyaAllah. Cuma kena rajin masuk kelas lah sikit. Okay, insyaAllah. Okay, belajar lagi. Okay, surah Al-Fusilat ayat 26. Janganlah kamu, dan orang-orang kafir itu berkata, janganlah kamu mendengar Al-Quran ini dan tentanglah dia dengan nyanyian-nyanyian dan jeritan-jeritan riuh rendah serta tepuk sorak, supaya kamu berjaya mengganggu bacaan atau menenggelamkan suara pembacanya. Al-Quran dah bagi tahu pun. Okay, kenapa jin suka berdialog? Kenapa jin suka menjerit bila kita bacakan ayat Quran? Dia dah bagi tahu lah, surah Al-Fusilat ayat 26. Dia nak menenggelamkan suara pembacanya. Saya ruqyah akak menjerit sebab akak nak menenggelamkan suara baca, supaya dia nak ajak saya berdialog pada akak. So tujuan sebenarnya nak berdialog ke nak ruqyah? Jin tadi dia akan cuba melarikan perawan daripada baca kepada dialog. Baca ni orang tak suka. Dialog ni, satu Malaysia nak dengar dialog. Ni jin ni daripada mana, jin atas pokok, jin yang culik orang, jin dalam gunung, semua nak tahu cerita dia. So jin tadi bertepuk tangan lah bila kita start berdialog, sebab kita dah menghentikan bacaan. Faham? Sebab tu jin suka berdialog. Bukan dia nak berdialog pun, sebenarnya dia cuba melarikan diri perawat daripada terus baca. So apa yang kita perlu buat? Nak dialog ke nak baca? Nak teruskan dialog atau nak bacanya dia? Baca terus. Kita baca saja terus. Jangan dilayan sangat dia dialog-dialog. Sebab dia dah begitu dah. Dia memang menjerit. Dia nak tenggelamkan suara kita. Satu lagi, dalil lain. Surah Al-Hajj ayat 72. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas nyata, engkau akan dapat melihat pada muka orang-orang yang kafir itu tanda marah dan benci. Hampir-hampir mereka hendak menerkam dan menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Sebab itulah jin tu kerasukan bersilat nak serang perawat. Sebab dia nak memang dah bagi dah. Al-Quran dah jelaskan dah.
Okay? Dia nak merosakkan kita sahaja. So sebagai perawat, jangan nak lorat-lorat, nak dialog-dialog sangat. Teruskan bacaan. Dialog sekadarnya sahaja. Okay? Okay, ini adalah senarai ayat-ayat ruqyah. Okay, ini adalah senarai ayat-ayat ruqyah. Ayat-ayat ruqyah ini yang paling basic, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Okay, bila kita masuk package sunnah, lebih banyaklah susunan dia. Boleh rujuk dalam slide. Okay, package big, package sunnah, ayat sunnah, terapi Al-Baqarah, teknik-teknik, supaya lebih banyak sekali. Okay, bila kita bacakan ayat-ayat ruqyah, gelombang bacaan ayat-ayat ruqyah akan mengubah sel-sel badan, mengubah sel-sel darah, partikel-partikel air dalam badan menjadi satu, ada energi gelombang bacaan ayat ruqyah. InsyaAllah bila air dibacakan ayat ruqyah, ayat Quran, air tadi berubah, molekul-molekul air berubah kepada bentuk kristal yang lebih bertenaga. Sebab itulah kita minta buat air jampi. Okay, so tadi yang ketiga, keyakinan hati. Kita baca ayat Quran tadi, satu niat, frekuensi suara, dan yang ketiga kita kena yakinlah tadi. Yakin bahawa Al-Quran ni sebagai rahmat, yakin Al-Quran ni sebagai mukjizat, yakin inilah kaedah yang terbaik untuk kita menyembuhkan, barulah kita akan lebih cepat untuk sembuh. Yang keempat, strategi teknik. Selain kita bacakan ayat ruqyah dengan baik, niat yang betul apa semua tu, digabungkan dengan teknik-teknik kita memegang kepala si pesakit. Kalau ruqyah mandiri, kita boleh ambil baca ayat ruqyah sambil pegang di kepala, sambil boleh pegang di dada, okay? Sambil boleh mengusap di dada, sesak nafas, sakit bahu, sambil baca ayat ruqyah, sambil kita tepuk-tepuk dan usap, sambil kita memicit. So ada beberapa yang memang tukang urut dan juru bekam dan sebagainya. Sambil kita picit poin-poin bekam, urut kawasan-kawasan tu, akan lebih mudah dan cepat untuk sembuh. Teknik-teknik ni, sentuhan, usapan, tepukan, picitan, tiupan, akan digabungkan bersama-sama bacaan. Bukan tepuk saja tak baca. Nak jadi perawat anda saya yang mengikut kaedah saya dan menggunakan nama saya, kena buat ikut macam mana saya buat. Ini dia kira nak picit je, dia kira nak watan saja, bacanya tak ada. Dia betul cakap tadi, memang kaedah watan antara salah satu kaedah, tapi dia tak nak baca, dia nak watan saja. Tak boleh lah. Okey, yang seterusnya kita perlu kenal akan musuh kita. Ini buku Talbis Iblis karangan Ibnu Jauzi, menceritakan secara detail tentang tipu helah jin. Yang saya cakap tadi lah, bila pesakit kerasukan ajak dialog, sebenarnya itu hanyalah tipu helah dia supaya perawat lari daripada bacaan, asyik nak berdialog. Bila buat berdialog je, mak ayah pesakit terus mari ke depan. Siapa hantar ni? Ni siapa hantar ni? Tunang kau ke hantar ni? Siapa hantar ni? Jiran sebelah ke hantar ni? Suka berdialog. Okay? Yang paling utama adalah bacaan tadi. Okay? So kita kena kenal akan musuh kita. So siapa musuh kita? Iblis. Okay? Dia adalah ketua segala-galanya. Dia nak merosakkan anak Adam. Kita kena kenal tipu daya dia. Kita kena kenal siapa bala tentera dia, askar-askar dia, rebek-rebek dia yang duk ganggu kita ni. Okay? Kita kena kenal. Okay? Membangunkan perisai gaib. Ini adalah amalan-amalan benteng diri. Okay? Okay. Perisai gaib ni dia bukan satu, bukan tunggal. Okay, ambil kayu ni kayu kemuning hitam. Kau simpan kayu ni dalam beg kau, jin tak akan masuk. Itu bukan benteng diri, itu menambahkan kesyirikan lagi. Okay, gangguan benteng diri ni juga dia bukan tunggal. Maksudnya saya baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa sami'ul alim. Terus saya terbenteng. Ya, alhamdulillah. Tapi itu hanya baru satu benteng diri.
So setiap hari kita kena buat banyak benteng diri, barulah akan boleh. Saya bagi contoh satu. Okay, ini ada satu titik hitam. Okay, saya dapat titik ni. Ini adalah diri kita lah. Asalnya kita kosong, tanpa lingkaran-lingkaran benteng, tak ada amalan. Kita ambil uduk, kita telah menjadikan satu benteng diri. Maka jin dan syaitan akan luar benteng lah. Kemudian kita bangun solat jemaah, kita dapat benteng diri yang kedua. Maka jin dan syaitan akan berada semakin jauh. Kemudian kita bangun solat duha, kita dah buat 3 layer benteng diri. Kita bersedekah, kita dah buat 4 layer, 5 layer, 6 layer, 7 layer. Bila kita amalkan contohnya semua ni, amalan-amalan ni, amalan 3 kul, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, zikir amat surat pagi petang, maka kita dah wujudkan banyak layer. So agak-agak jin tadi boleh rapat lagi dengan kita. Dia takkan boleh rapat lagi. Kebanyakan daripada kita, dia beranggapan, Ustaz, boleh bagi saya amalan benteng diri? Saya kata memang 3 kul. 3 kul je Ustaz ajar saya. Ya, tak jadilah. Dia bukan hanya semata-mata 3 kul. Apa yang kita amalkan dengan niat untuk benteng diri, dia akan jadi. Wudu, solat malam, solat duha, solat jemaah, sedekah, baca Al-Quran, zikir, 3 kul, pakai minyak wangi kasturi. Semuanya akan jadi benteng, berlayer-layer, berlapis-lapis. Barulah kita akan dibenteng. Barulah benteng kita ampuh daripada serangan-serangan gangguan jin. Kalau memang hanya sekadar wudu saja, 1 layer, memang jin tadi boleh langgar, hancurkan benteng kita. Cuba kalau dah buat semua, agak-agak benteng kita jadi macam mana? Dia akan jadi tebal. Tak mudah dia nak serang kita. Kalau dia serang balik pun mungkin dia terpantul balik dan sebagainya. Boleh? Faham? Jelas?